forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Izwadi Morning terhadap kenyataan Rafizi Ramli. Kerajaan tak akan bertunggang nama Melayu untuk halalkan Alibaba. Saya baca detail sikit. Ikut hati saya ingin menjawab mudah saja. InsyaAllah kami tidak akan menunggang nama Melayu untuk beberapa kerat rembat duit jana Alibaba yang akhirnya dialibabakan kepada syarikat bukan Melayu, katanya di Facebook. Okey, mereka dengar respon Izwadi Morning. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Kita nak bantu rakyat ni, kita bagi insentif, kita bagi subsidi, kita bagi bantuan, kita bagi tunai, kita bagi dalam bentuk macam-macam lah, e-wallet dan sebagainya. Tapi ada orang kita tak boleh nak jadi kaya juga, Ais. Antara sebabnya kenapa, tuan-tuan? Antara sebabnya sebenarnya kerana sikap kita mengambil sikap jadi orang tengah, tau. Faham tak? Sikap kita yang menjadi orang tengah ni, ambil kaya cepat, di mana kita menggunakan skim Alibaba. Tahu skim Alibaba, tuan-tuan? Skim Alibaba macam ni. Okay. Projek itu kata mestilah projek ini projek yang Bumiputera je boleh dapat. So apa kita buat? Kita pun sebagai putera ambil projek tu. Tetapi ujungnya kita tak buat projek tu. Kita bagi dekat orang bukan Bumiputera untuk melaksanakan projek tersebut. Akhirnya ialah kita dapat duit, kita makan atas angin. Tetapi ruginya kat mana, tuan-tuan? Ruginya pada apa? Ruginya pada kita tak dapat ilmu dan kita tak akan dapat lepas itu projek seterusnya untuk kita nak upscalekan lagi skill kita dalam kemahiran kita dalam bidang tersebut. Itu ruginya kita kat situ. Tapi kita bukan ada duit. Okay, kalau tak ada duit jangan masuk projek tu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita tak ada duit ni, kalau tuan-tuan faham bagaimana kalau kita ada projek dan sebagainya, dia ada banyak. Kita ada factoring, kita ada financing, kita ada credit term. Dia pelbagai agensi, pelbagai. Kita ada PUNB, kita ada Tekun, kita ada SME Bank, kita ada SME Corp, kita ada Malaysian Debt Ventures, kita macam-macam agensi sebenarnya ada untuk nak membantu kalau tuan-tuan ada projek bagi nak meneruskan projek tersebut. Tetapi isu dia, kebanyakan kita, bukan kebanyakan, ada di kalangan kita ni lebih suka makan atas angin, tak nak buat kerja tu. Ambil duit, belah. Baru-baru ni ada someone datang, dia kata, ada satu projek ni 42 juta, kau nak tak? Apa pula aku nak, dia kata. Saya kata, tak adalah, projek ni 40 juta, aku ambil projek ni. Lepas tu dia nak ambil commission. Dia ambil commission, dia dapat projek tu, dia ambil commission, dia jual projek tu kat aku. Dia nak macam tu. Banyak cantik dia punya muka. Aku susah-susah buat kerja, lepas tu dia dapat commission atas angin. Itu tujuan apa? Habis buat apa tujuan dia pergi ambil projek tu in the first place? Oh, dia banyak sangat projek lah. Exactly, bagi pada orang lain lah. Bagilah pada company-company lain untuk jalankan projek tersebut. Bukan saya kata saya banyak duit, tuan-tuan. Tak, dia cerita kat saya kalau kod-kod saya kenal orang yang boleh nak ambil projek tu. So, saya kata, kenapa dia nak ambil projek tu in the first place? Tamak tu kenapa? Kenapa nak tamak sebegitu? Ya, bila dia dah dapat projek tu, maksudnya ada lagi company-company lain yang bid tu tak dapat. Yang mungkin kalau dia dapat projek tu, sebenarnya mereka boleh buat dengan betul. Tapi akhirnya mereka tak boleh buat. So, ini Rafizi, kerajaan tak akan tunggang nama Melayu untuk halalkan Alibaba. Kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak, kata Menteri Ekonomi Rafizi. Dia berkata demikian sebagai respon kepada desakan pembangkang mengenai agenda ekonomi Bumiputera kerajaan. Saya faham lenggok pertanyaan mereka, konon untuk menunjukkan mereka membela Melayu. Ikut hati saya ingin jawab mudah saja. InsyaAllah kami tidak akan menunggang nama Melayu untuk beberapa kerat rembat duit jana wibawa yang akhirnya dialibabakan kepada syarikat bukan Melayu, katanya dalam Facebook hari ini. Program jana wibawa yang diperkenalkan oleh pentadbiran PN sebelum ini sepatutnya membantu kontraktor Bumiputera mendapatkan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi skandal rasuah yang melibatkan beberapa pemimpin bersatu. Alibaba ialah satu bentuk amalan mengutip sewa dengan perniagaan yang memenuhi projek dan kontrak kerajaan mensubkontrak kerja sebenar kepada orang lain. Rafizi berkata semua kerajaan mendakwa mempunyai agenda ekonomi Bumiputera. Bagaimanapun, walaupun ada melihat semata-mata melalui kacamata politik, Rafizi berkata keutamaan adalah untuk meningkatkan sumbangan ekonomi Bumiputera. Ini kerana, katanya, walaupun terdapat bilangan perniagaan Bumiputera yang besar, sumbangan ekonominya tidak seiring. Menurut menteri itu, daripada lebih sejuta entiti perniagaan di negara ini, hanya 3% adalah syarikat besar, manakala 2% adalah syarikat bersederhana besar. Sekiranya 15% adalah syarikat kecil,
sekitar 50% adalah syarikat kecil, manakala paki 80% adalah perniagaan mikro. Daripada jumlah itu, sekitar 95% perniagaan berdaftar adalah operasi kecil dan mikro yang dikendalikan oleh Bumiputera katanya. Justru, dia berkata inilah sebabnya pendekatan baru diperlukan untuk memperkasakan ekonomi Bumiputera. Perniagaan Bumiputera mestilah berdaya saing dan boleh berdiri sendiri. Program kerajaan perlu berhati-hati untuk mengelakkan pergantungan kepada bantuan kerajaan yang boleh mengikis daya saing. You see, perkataan yang digunakan adalah daya saing, tuan-tuan, competitiveness. Dia berkata daya saing dan kemandiri boleh dicapai dengan memberi 3 tumpuan kepada 3 P. Produk, problem, people, iaitu produk, masalah dan juga manusia. Katanya, ini bermakna peniaga perlu mencipta produk dan atau perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi keperluan pelanggan. Dan ini boleh dilakukan dengan mempunyai orang yang mahir yang mampu mencipta produk tersebut. Dengan membuat demikian, katanya, tragedi Jana Wibawa dapat dielakkan. Ini antara kata Rafizi lah. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan Tak dengar. Rafizi Ramli menegaskan kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak. Rafizi berkata demikian sebagai respons kepada desakan pembangkang mengenai agenda ekonomi Bumiputera kerajaan. Dalam satu catatan di Facebook, Rafizi berkata kerajaan tidak akan menggunakan nama Melayu untuk diberikan kepada beberapa kerat pihak yang akhirnya mengalibabakan kepada syarikat bukan Melayu seperti yang berlaku terhadap Jana Wibawa. Program Jana Wibawa yang diperkenalkan oleh Pentadbiran Perikatan Nasional PN sebelum ini sepatutnya membantu kontraktor Bumiputera mendapatkan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun, ia bertukar menjadi skandal rasuah yang melibatkan beberapa pemimpin bersatu. Alibaba ialah satu bentuk amalan mengutip sewa dengan perniagaan yang memenangi projek dan kontrak kerajaan mensubkontrakkan kerja sebenar kepada orang lain. Okey. Alibaba ni antara lain, kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya yang main the player, big player kepada big project ni sebenarnya beberapa orang je. Dia set up banyak-banyak company. Sebab apa? Sebab dia ada duit. So akhirnya company yang genuine nak buat bisnes, terutama dia Bumiputera sebagainya, sebab dia tak ada kabel, dia tak kenal orang, dia orang tak dapat. Okay, saya kata macam ni lah. Okay, company ni apa dia buat? Dia ambil projek. Dia ambil projek banyak-banyak. Dia ambil lah 20-30 projek. Same person, different company. Dia ambil projek banyak-banyak, tapi dia tak ada duit pun. So apa dia buat? Dia Alibaba kan. Okay, dia pergi kepada company ni. Dia sebab apa? Projek ni semua projek Bumiputera. Contoh, projek Bumiputera. So dia Bumiputera, dia ambil projek tu. Kemudian dia kata, okay, aku tak boleh ni. Aku tak boleh buat. Banyak sangat projek ni. Aku bagi pada kau, aku bagi pada kau, aku bagi. So dia subkan. Dia subkan kepada company-company. Dan majority company yang boleh ambil ni, yang tak boleh ambil projek Bumiputera tu adalah orang bukan Bumiputera. So kat mana kita kata memperkasakan Bumiputera? Oh, dia kata, itu pembangkang kata, dia kata, itulah cara untuk kita nak memajukan Bumiputera. Itu bukan memajukan Bumiputera, itu menjahanamkan Bumiputera. Dan itu yang berlaku kepada Jana Wibawa. Projek agenda untuk Bumiputera Jana Wibawa itu adalah projek-projek yang diberikan khas untuk syarikat-syarikat Bumiputera. Saya berjumpa sendiri dengan bekas kontraktor, dengan salah seorang kontraktor, dan dikata di bawah NGO dia ada 1,000 lebih kontraktor Melayu Bumiputera, tak dapat pun projek Jana Wibawa ni. Tak dapat pun. Akhirnya yang dapat bukan Bumiputera. Ada projek memang dihaskan untuk Bumiputera, akhirnya tak dapat. Kerana apa? Kerana telah diambil oleh geng-geng ni. Sebab siapa mereka, tuan-tuan? Mereka ni biasanya yang ada connection. Mereka dah lobby awal, mereka dah tahu, mereka dah kenal, dah orang kata dah belanja, dah dah hulur dan sebagainya. Orang-orang di dalam itu dan dapat projek ini. Dan mereka ni bila dah dapat, dia bukan ada duit pun. Bukan ada duit yang sebesar itulah. Disubkan, dia ambil commission. 5%, 10%, 11%. Makan atas angin. Lepas tu next time, dia main lagi. Dia buat lagi. Dia teruskan. So akhirnya, apa benda yang kita akan dapat daripada projek itu? Bila dia sub projek tu, company yang buat projek tu yang akan dapat pengalaman. Company tu yang akan dapat track record. Company tu yang dapat segala-galanya. Dia hanya dapat commission. Betul, dia dapat commission. Tetapi pengalaman dia ada tak? Pengetahuan dia ada tak?
Aset dia ada tak? Dia tak ada semua tu. So siapa akhirnya yang rugi? Orang Melayu kita, bumi putera kita. Lepas tu kita dok marah, macam mana orang bukan bumi putera ni boleh kaya raya is? Inilah salah satunya. Dia jadi kata kaya raya sebab itu. Mula-mula dia ambil lah sub daripada kita. Bila dia dah ada pengetahuan, dia dah ada ilmu, dia dah ada semua kepakaran, dia dah ada semua aset, dia boleh pergi sendiri, ambil sendiri. Kenapa dia kena melalui kita? Lepas tu kita marah. Kenapa orang bukan bumi putera ni lebih kaya dan lebih hebat daripada kita? Inilah dia sebab dia. So sekarang ni kita kena turn the tide. Kita kena pusing balik. Kita kena pastikan daya saing. Ni tuan-tuan, mentality privilege. Mentality apa orang kata ketuanan. Privilege. Saya paling tak suka mentality privilege. Bila dia, yalah sebab latar belakang saya sendirilah. The good thing is sebab saya bukan berada di sebuah negeri di mana kami adalah majority. Kami ni Melayu ni adalah minority. Bukan saya kata struggle di bumi Sarawak ni, tak. Tetapi in order for me to succeed, nak berjaya, saya kena keluar. Saya kena bersaing. Dan pada peringkat awal saya dulu, orang Sabah Sarawak ni memang terasing daripada orang Semenanjung. Kita akui. Daripada segi beasiswa dan semuanya, walaupun kami Melayu. Kita kena struggle, and we have to struggle even more daripada orang Semenanjung. Sebab nak dapat place, contoh dekat MARA, JPA dan sebagainya. Saya lagi, masa tempat saya belajar dahulu tu, orang Sarawak lebih kurang boleh kira pakai jari 4-5 orang je. Selain semua orang Semenanjung. Dan orang kata, oh inilah bantuan kepada rakyat. Tapi saya tengok bila weekend datang, kereta BM, Mercedes. So, macam, ni bantuan kepada rakyat macam mana ni kan? Tak apalah, tu cerita lain lah kan. Tapi poinnya adalah, that's what happened. So akhirnya, yang golongan yang seperti kami ni sebagainya, yang tak ada connection, tak ada kabel, tak kenal mana-mana Tan Sri, tak kenal mana-mana Datuk, siapa yang struggle lebih, dapatlah. Saya, kebetulan saya struggle lebih, saya isi borang, dapat. Alhamdulillah lah kat situ. And I have to go and travel, pergi keluar daripada keluarga sejak umur 18 tahun, travel the world, seorang-seorang. Masa tu mana ada telefon, mana ada WhatsApp dan sebagainya kan. Ada telefon tu je lah, mana boleh call hari-hari. Tulis surat pun tulis surat je dengan bapa. We have to struggle in order to succeed. Tapi ada golongan yang saya nampak juga, dia orang tak perlu usaha lebih-lebih pun. Alah, belajar janji pas je, cukup-cukup je. Sebab apa? Because papa aku kenal orang ni, sebab aku orang Melayu, sebab aku akan dapat beasiswa, because I'm here, I'm there, you know. So kita ada, bukan semua orang Melayu macam tu. Jangan salah faham dengan apa yang saya cakapkan. Tetapi ada golongan yang macam ni sebenarnya merugikan siapa, tuan-tuan? Anak-anak tu, kan, orang yang dapat free privilege ni, dia bukan untung pun. Kita tak menghasilkan satu bangsa, satu generasi yang struggle tu. Kerana saya selalu kata, the only way kita boleh berjaya sebenarnya adalah dengan struggle. Selagi mana semua jalan smoothnya, kita akan susah nak berjaya. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi susah nak berjaya. Once kita berjaya, nak drop senang. Kita kena struggle. Tengok, Michael Jordan kata apa? Dalam mencapai kejayaan itu dicapai dengan banyak kegagalan yang dihadapi. Because all those struggle yang membentuk dia sehingga dia jadi pemain yang hebat. Michael Jordan, pemain pemain Bulls, the Bulls. Bola keranjang bagi bull lah kan. Jadi kita kena faham benda tersebut, dan ini yang akan membentuk masyarakat, membentuk bangsa kita yang benar-benar berdaya saing. Kalau kita ingat tuan-tuan dahulu, tuan-tuan ingat tuan-tuan, bangsa seperti Jawa, bangsa seperti Melayu kita sendiri, bangsa seperti Minang, dia orang kena keluar. Sebab itu kalau saya tertarik adat Minang, adat Bapatih kan. Kenapa wanita tu dapat harta lebih? Sebab lelaki kena keluar, kena mengembara. Kita tengok orang Jawa kan. Kita pun ramai mungkin orang Jawa kan. Daripada dia orang Jawa ni kat seberang, tapi macam mana dia boleh pergi merentas laut untuk pergi ke tanah Melayu kita. Kami kat Sarawak pun ada orang Jawa kita. Makcik saya sendiri orang Jawa. Macam mana kita daripada Sulawesi datang, kita travel. Kenapa? Because bagi saya, bila kita travel, kita ada struggle, di situ kita akan dapat bina karakter. Privilege ni sebenarnya, dia bagus untuk certain point, untuk kita nak launch saja. Tapi, bila kita dah lepas daripada itu, kita tak boleh selama-lamanya kena privilege. Ini isu yang sangat sensitif kepada orang Melayu sebenarnya. Nanti dia akan kata, inilah kau nak ambil tarik subsidi.
Itulah. Kalau ada masa nanti saya ceritalah berkenaan dengan benda ni, how important it is for us to teach our children struggle. Okey tuan-tuan, saya baca detail dekat masa kini ni. Kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dia berkata demikian sebagai respon kepada desakan perbankan mengenai agenda ekonomi bumi putera kerajaan. Saya faham lenggok pertanyaan mereka kononnya untuk menunjukkan mereka membela Melayu. Ikut hati saya ingin jawab mudah saja. InsyaAllah kami tidak akan menunggang nama Melayu untuk beberapa kerat rembat duit jana yobo yang akhirnya dialibabakan kepada syarikat bukan Melayu, katanya di Facebook. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerja apa pada anda PMN Ibrahim. Assalamualaikum.